Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 13 hari bulan Safar 1443 bersamaan dengan 20 hari bulan 9 2021, kita dapat mulakan pengajian kita dalam tafsir suratul Ankabut. Surah Al-Ankabut. Ankabut ni maknanya labah-labah. Labah-labah. Dalam bahasa Kelantan kata labah. Labah. Labah-labah ataupun labah. Dia ada syaddah itu. Labah dia nama dia. Baik. Kita akan belajar tentang surah ini, surah Al-Ankabut, labah-labah. Surah ini surah yang ke-29, surah yang ke-29 di dalam juzuk yang ke-20. Juzuk yang ke-20. Kita akan tengok apa yang akan disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita dalam surah ini, dalam melalui muqaddimah ataupun intisari surah. Kita nampak apakah isi kandungannya, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, kita baca beberapa ayat. Ayat kita pada kali ini, kita akan mula daripada ayat yang pertama sampai ke ayat 7. Ayat 1 hingga 7. 1 hingga 7. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 847. 847 itu muka surat dia. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت
wa huwas samiul alim. Kita break setakat itu dulu. Surah Al-Ankabut. Para pelajar sekalian, sebelum kita pergi kepada ayat, lebih dahulu kita berkenalan dengan surah. Berkenalan dengan suratul Ankabut, iaitu melalui muqaddimah surah. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, balik semula muka surat 846, iaitu sejawi kita pergi kepada muqaddimah, intisari kandungan surah ini, supaya kita tahu dalam surah ini apa yang diperbincangkan, apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Balik kepada muqaddimah. Surah ini, tengok, muqaddimah pimpinan dia mula dengan surah ini diturunkan di Makkah. Dipanggil suratun makkiyatun. Wa huqiyal ijma'u ala dhalik. Sebahagian ulama katakan, ijma' dah ulama mengatakan surah ini makkiyah secara umumnya. Cuma ada juga sedikit khilaf. Ada mengatakan kecuali ayat 1 hingga 11 pamadaniyatun. Ada kata madaniyah kecuali ayat 1 hingga 10. Ada juga kata madaniyatun kulluha. Sedikit khilaf. Baik, secara umumnya surah ini akan dikenali dengan nama surah Makkiyah. Sebab apa surah Makkiyah? Kerana dia diturun sebelum Nabi kita berhijrah ke Madinah, di saat umat Islam ditindas, diunaya, dikhianati oleh Abu Jahal dan segala geng-geng Pak Abu yang lain yang sentiasa khianat kepada umat Islam yang lemah pada saat itu. Yang lemah pada saat itu. Baik. Surah ini mengandungi 69 ayat. 69 ayat dinamakan surah Al-Ankabut. Kenapa surah Al-Ankabut? Perihal laba-laba. Laba-laba, bahasa kita, bahasa Kelantan, laba. Boleh faham ke tidak? Laba, laba-laba. Kenapa? Kerana misal perbandingan yang berhubung dengannya ada disebutkan pada ayat 41. Dalam surah ini disebut tentang Ankabut. Dan terdapat beberapa asar yang menamakannya dengan Ankabut. Al-asar itu maknanya ada dari kata-kata sahabat. Intisari kandungan surah. Apa dia intisari? Menegaskan bahawa orang Islam tidak cukup dengan hanya beriman dan mengaku menjadi Islam sahaja. Tak cukup. Tetapi hendaklah mereka bersabar dan bertabah hati menerima ujian. Sama ada ujian itu berupa perintah-perintah agama yang wajib dilaksanakan, atau berupa larangan-larangan agama yang wajib dijauhi, atau berupa kesusahan dan kemalangan yang menimpa diri dan harta benda. Kita dah belajar banyak kali dah. Sabar itu ada berapa jenis? 3 jenis. Bertabah, melakukan ketaatan, mempertahankan prinsip akidah. Sabar dalam meninggalkan larangan, perkara-perkara yang bercanggah dengan nafsu, dan sabar menerima ujian. Dengan ujian yang demikian, mereka akan beroleh pahala disebabkan kesabaran mereka. Dan akan ternyata pula orang-orang yang sebenar-benarnya beriman dan sebaliknya. Kita nampak di situ, di mana kau orang betul beriman, di mana orang yang imannya lemah
goyah, tak lekat taha, kata orang Kelantan. Setelah menerangkan bahawa amal-amal soleh itu menghapuskan dosa dan menggandakan pahala, lalu menyatakan tentang wajibnya manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Wajib. Kecuali jika mereka mendesaknya melakukan perbuatan syirik ataupun perbuatan maksiat, maka janganlah ia menurut kehendak mereka yang salah itu. Jangan. Ayah dia paksa dia, mak dia paksa anak dia buat syirik atau buat benda mungkar. Jangan ikut. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan dalil-dalil yang membuktikan keesaan dan kekuasaannya. Dalil kebenaran Rasulnya, Rasul-Rasulnya. Kedatangan hari kiamat. Lalu mendedahkan kebodohan kaum kafir musyrik yang menyembah benda-benda yang tidak dapat memberikan sebarang pertolongan. Perbuatan mereka yang kafir itu adalah ibarat labah-labah. Ini sampai dia tepat ayat labah-labah tadi. Yang membuat sarangnya untuk melindunginya dari sesuatu bahaya yang sesuatu yang bahaya. Sedang sarang yang dibuatnya itu amatlah reput, lemah sangat, dan tidak dapat memberikan kepadanya sebarang perlindungan. Nampak comel tapi dengan hujung jari pun boleh, dengan hujung penyapu pun dia rusak. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya membaca Al-Quran. Dengar ni para jemaah, Allah Ta'ala perintahkan kepada kita baca Quran, memahami dan mengamalkannya, serta mendirikan salat dengan tetap dan sempurna, ikhlas dan khusyuk. Kerana sembahyang yang demikian keadaannya akan mencegah orang yang mengerjakannya daripada perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan hendaklah sentiasa menyebut dan mengingati Allah Azza wa Jalla, kerana yang demikian sangat besar manfaatnya. Diterangkan pula, kalau berlaku perbahasan agama di antara orang Islam dengan golongan Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara, hendaklah berbahas dengan mereka dengan cara yang baik, lemah lembut, dan dengan mengemukakan hujah-hujah yang benar yang menunjukkan kebenaran Islam dan kesesatan kaum kafir. Kecuali orang-orang yang menceroboh di kalangan mereka, maknanya dia langgar disiplin, langgar SOP perbincangan, maka gunakanlah cara yang keras menentang pencerobohannya. Jangan lemah sentiasa kita ni. Tak apa hikmah apa orang naik atas kepala, pijak kepala duk main hikmah lagi. Tak ada lagi. Kita kena ada peringkat lah. Peringkat dakwah bil hikmah, mau'izah hasanah, mujadalah, dan juga peringkat berlawan dengan keras. Ditegaskan pula bahawa Al-Quran Karim tetap datangnya dari Allah dengan tidak syak lagi. Bahkan ia ayat-ayat keterangan yang jelas nyata yang terpelihara dalam hati orang-orang yang berilmu. Oleh kerana orang-orang Islam dalam zaman Nabi telah diganggu dan dihalang daripada menjalankan agamanya kerana mereka masih kecil jumlahnya. Lalu diizinkan oleh Allah keluar berhijrah supaya mereka dapat beribadat dengan bebasnya. Surah Al-Ankabut ini diakhiri oleh Allah Ta'ala dengan menerangkan perjuangan suci yang sewajibnya dijalankan selagi nyawa di kandung badan. Iaitu orang-orang yang beriman, yang berjuang menegakkan Islam akan bertambah lagi, akan bertambah sentiasa lagi, mendapat hidayah petunjuk dan taufik ke jalan Allah yang membawa kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Berjuang untuk menegakkan Islam
sudah tentu dengan berusaha mengembangkan ajarannya dan kebudayaannya, menangkis tuduhan-tuduhan golongan lain dengan syarahan dan tulisan, dan mengangkat senjata menentang pencerobohan musuh yang menyerang umat Islam dan negara Islam. Itu kerja kita. Baik para pelajar sekalian, itu muqaddimah intisari di dalam kitab kita Pimpinan Ar-Rahman. Saya rumuskan melalui kitab Al-Muharrar tentang maqasid as-surah. Tadi dia sebut tak ada nombor. Yang ni kita letak nombor supaya lebih senang untuk dipahami. Maqasidus surah, matlamat ataupun objektif surah ini, di antara matlamat besarnya zikrul ibtila'i wal imtihan. Allah akan sebut ujian dan juga cabaran, dan menyatakan hal ahli balwa fid dunya wal akhirah, menyatakan keadaan orang yang diuji, yang dibalai di dunia dan juga di akhirat. Kita kena tengok maudu'atus surah. Surah ini ada 8 tajuk besar. 8 tajuk besar. Yang pertama menyatakan bayanu haqiqatil iman, menyatakan hakikat iman, dan sunnatil ibtila'i, sunnah ibtila. Maknanya sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala, dia akan uji, ada fitnah, ada cabaran, maka di sanalah terserahnya di kemana hala tuju orang mukmin dan juga hala tuju orang munafikin dan orang kafir. Dalam surah ini juga Allah berpesan wasiat supaya buat baik pada ibu bapa, dan menyatakan keadaan orang munafikin, dan menyatakan fitnatul ighwa wal ighra. Ini orang belajar bahasa Arab. Ighwa, ighra. Ighwa itu maknanya nak menyesatkan, ighra menggoda. Godaan-godaan dunia yang begitu mencabar daripada orang kafir. Yang kedua, bayanu tarafin min akhbari rusul. Dalam surah ini sekali lagi Allah SWT akan bawa kepada kita beberapa orang Rasul. Di antaranya kisah Nabi Nuh, Ibrahim, Lut, Shu'aib, Saleh, dan Musa. Alaihim salawatullahi wassalamuhu. 6 orang Nabi sekali lagi akan diulang cerita dia. InsyaAllah kita akan olahkan cerita ini. Mungkin ada sisi yang belum disebut sebelum ini, ataupun belum dihurai sebelum daripada ini. Jangan kata, oi, mari pula cerita ni. Tuan-tuan dan puan-puan sabar. Memang cerita berulang, tapi ada sisi lain, sudut-sudut lain yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita untuk ditadabbur dan diambil perhatian. Yang ketiga, Allah Ta'ala buat bandingan, darabul mathal, bandingan hal keadaan orang kafir bil ankabut, dengan labah-labah yang menjadikan rumah dia sangat rapuh, rumah dia sangat lemah, tapi comel, cantik, lemah dia. Allahu Akbar. Yang keempat, taujihul amri. Allah Ta'ala bagi arahan kepada Nabi SAW supaya baca Quran dan mendirikan salat. Yang kelima, larangan daripada berdebat, bermujadalah dengan ahlul kitab, kecuali dengan cara yang baik, illa allazina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang memang bukan mencari kebenaran tapi kerah kepala, maka kita lawan dengan cara yang sepatutnya. Dan juga Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW supaya bagi bimbingan kepada orang-orang yang beriman. Yang keenam, menegakkan sebahagian daripada hujah bahawa Al-Quran ini turun min indillah, dari sisi Allah Azza wa Jalla, bukan rekaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, menjelaskan sebahagian daripada kecelaruan
Dia panggil tanaqudat, kecelaruan cara berfikir, cara beragama puak kafir. Dia tahu ada Allah. Bila ditanya siapa dia jadi langit, Allah, siapa ni Allah, siapa ni Allah. Tapi mereka tetap juga mencari syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kecelaruan yang kedua, apabila mereka berada di atas kapal, atas bahtera, di lambung ombak dan gelombang, mereka mengaku berdoa kepada Allah. Bila balik ke darat, kafir balik. Na'udzubillah. Yang ke-8, Allah janji kepada mana-mana hamba dia yang beriman, yang berjihad pada jalan Allah, jihad menentang kafir, jihad menentang nafsu, jihad menentang segala perkara yang tak baik, Allah Ta'ala akan beri bimbingan hidayah kepada hatinya dan dijanjikan dengan husnul khatimah di akhir hidupnya. Alhamdulillah, para pelajar sekalian, itulah 8 poin besar dalam ayat yang kita baca ini. Mari kita tamatlah mukaddimah, intisari dan ringkasan. Baik, kita pergi kepada surah kita. Suratul Ankabut. Surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, diturunkan di Makkah, mengandungi 69 ayat. 69 ayat. Seperti biasa, apabila pada permulaan surah, setiap kali kita nak baca Quran, kita kena mula dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ada banyak lafaz. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim min hamzihi wa nafthihi. Boleh je. Tapi yang paling ringkas sekali, seperti yang kita bacalah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian di awal surah, kita sunat baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca di tengah surah, memadai dengan ta'awuz. Ada juga ulama kata kalau nak baca bismillah pun boleh. Naam. Tapi kalau kita memadai dengan ta'awuz, boleh. Kerana perintah Allah dalam Quran, "Idza qara'tal Quran fasta'iz billah." Ila akhirnya. Baik para pelajar sekalian, seperti biasa, surah ini sekali lagi dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan huruf al-muqatta'ah, dia panggil huruf hijai. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Cuba tuan-tuan perhatikan, ada, boleh katakan permulaan surah. Permulaan surah, Allah Subhanahu wa taala mula bila sebut dengan huruf al-muqatta'ah, dia akan sebut tentang Quran. Tengok di awal surah, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fih. Kecuali surah Ankabut, ada 3 surah yang Allah Subhanahu wa taala sebut Alif Lam Mim, sebut huruf muqatta'ah, kemudian dia tak sebut apa? Dia tak sebut kitab. Terus kepada ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Ini salah satu daripada surah yang Allah Ta'ala mula dengan huruf al-muqatta'ah, tapi dia tak sebut dengan Quran. Dia tak sebut cerita tentang Quran. Surah yang kedua, surah yang lepas yang kita baca, surah Al-Qasas. Tengok semula Quran, Tasim Mim, tilka ayatul kitabil mubin. Dia mula dengan surah huruf muqatta'ah, dia mari dengan tilka ayatul kitabil mubin, mari dengan ayat Quran. Tapi surah Al-Ankabut ada 2 surah lagi, Allah SWT tak sebut Al-Quran, memandangkan kepada keadaan suasana yang ada di situ. Baiklah para pelajar sekalian, ini di antara i'jazul Quran, mukjizat Al-Quran itu. Baik, dalam ayat ini Allah Ta'ala mula dengan huruf al-muqatta'ah.
dibaca satu-satu, tapi walaupun ditulis secara bersambung. Jangan baca alam. Anda dengar cerita ada seorang guru dia ngajar budak-budak, dia kata alam. Budak kata tak pernah dengar pun, baca alam je ni. Macam mana ngaji Quran alam? La. Alif lam mim. Makna dia Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Itu makna yang paling tepat sekali. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Dalam bahasa istilah dipanggil huruf al-muqatta'ah. Makna huruf yang dibaca satu-satu walaupun ditulis secara bersambung. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat yang kedua. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata amanna, kami beriman, sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cobaan? Tak mungkin. Orang beriman akan diuji. Tengok nota di bawah dulu. Yakni orang-orang Islam tidak cukup dengan hanya beriman dan mengaku menjadi Islam sahaja, tetapi hendaklah mereka sabar dan tabah hati menerima ujian. Sama ada ujian itu berupa perintah-perintah agama yang wajib dilaksanakan atau berupa larangan-larangan agama yang wajib dijauhi. Dua ya kita ni. Perintah, larangan. Atau yang berupa kesusahan dan kemalangan yang menimpa diri dan harta benda. Ini ujian musibah. Mana 3 ujian yang para pelajar sudah dapat maklumat banyak kali sudah diulang. 3 jenis ujian dan juga 3 jenis kesabaran. Dengan ujian yang demikian, mereka akan beroleh pahala disebabkan kesabaran mereka, dan akan ternyata pula orang-orang yang sebenarnya beriman dan yang sebaliknya. Kalau orang mukmin, mungkin bila diuji makin mantap kepercayaan dan keyakinan. Orang munafikin bila diuji makin melompat dan makin koyak. Itu dia punya bahasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, Wan Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, iaitu hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Tanda hadis ini, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Qultu ya Rasulullah, dia pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi ashaddu bala'an. Rasulullah, siapakah manusia yang paling kuat ujian, paling kuat diuji, dibalai, siapa? Qal al-anbiya, para nabi. Nabi-nabi, rasul, mereka kuat diuji. Thummal amsalu fal amsal, kemudian pengikut Nabi, pengikut Rasul, para pendakwah ikut turutan. Makin tinggi darjat, makin kuat ujian. Allahu Akbar. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Seorang itu akan diuji mengikut ketahanan, ketebalan, kekuatan, kemantapan agama dia. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'u. Bila pegangan agama dia kuat, bala dia pula kuat. Wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuli ala hasabi dini. Kalau lemah pegangan, bala pun lemah juga. Lemah itu pun koyak dia. Na'udzubillah. Fama yabrah. Dengar ni tuan-tuan. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ardi ma 'alaihi khati'ah. Allah Ta'ala uji hamba dia. Hamba dia sabar sehingga dia berjalan di atas muka dunia tanpa dosa lagi. Ya Rabbi. Ini tujuan apa? Tujuan ujian Allah. Sebab tu dia kata ujian ni macam api pembakar besi ni.
Untuk nak hilangkan karak-karak diuji. Kita pun bila Allah uji, kita sabar, hilang dia punya dosa. Kata Nabi SAW, dia berjalan atas muka bumi, tidak ada dosa lagi atas dia. Ya Rabb. Karena itulah bila kita tengok orang diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesakitan, diuji dengan berbagai-bagai ujian, kita tengok mereka sabar, Masya Allah, kita ziarah dia, nampak bersih sudah dia. Menunggu masa untuk mati dalam keadaan dosa telah diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini sahih, sahahahu jam'un minal ulama, yang terawalnya, yang mutaakhirnya. Alhamdulillah. Banyak lagi lah hadis-hadis lain tentang ujian yang telah pun kita dengar sebelum ini. Baik, kita pergi kepada perbincangan yang seterusnya. Allah kata apa? Allah Ta'ala uji mereka dengan sesuatu ujian yang begitu banyak. Mana apa ni? Sebab apa Tuhan uji? Kenapa? Allah nak tengok, nak serlahkan mana orang betul-betul mantap iman dan mana orang yang goyah imannya. Allahu Akbar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nama-namanya yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi. Allahumma thabbitna alal haqqi wa ala tariqikal mustaqim wa ala sunnati nabiyyikal mustafal karim. Ya Allah, sabatkan kami, pasakkan ke dalam hati kami ini istiqamah yang mantap, yang jitu, keimanan kami kepadamu ya Allah, mengikut kitabmu, berpegang dengan sunnah Nabi SAW, sehingga kami mati dalam keadaan beriman. Ya Rabbal Alamin. Ujian ini bukan senang. Nama dia pun ujian. Bila kata ujian dan cabaran, dia tidak mudah. Bukan senang melintasi ujian. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang ketiga. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Kami telah menguji orang-orang yang dahulu daripada mereka. Para jemaah sekalian, tak ada Nabi yang tidak diuji. Tidak ada orang soleh yang tidak diuji. Sebelum daripada umat ini telah melalui mihnah, tribulasi ini, umat-umat yang terdahulu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayat oleh Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu, dia kata apa? Waktu kami di Mekah, kami ditindas, diunanya oleh Abu Jahal dan geng-geng dia. Syakauna ila Rasulillah. Khabbab pergi jumpa Nabi SAW, sedang Nabi kita tidur di bawah bayangan Kaabah. Khabbab pergi, ya Rasulullah, ala tastansir lana. Wahai Rasulullah, mintalah dengan Allah pertolongan. Ala tad'ullaha lana. Rasulullah tak doa kalau dengan Allah, kami sudah diuji, sudah teruk diganyang oleh Abu Jahal dengan geng-geng dia ni. Nabi SAW celak mata. Khabbab, kana ar-rajulu fi man qablakum. Orang dulu, orang yang beriman sebelum daripada kamu, telah digali tanah. Gali dalam tanah sampai sekat pinggang, masuk dalam tu, ditimbus, fayuja'u bil minsyar, dibawa gergaji, digaji atas kepala dia sehingga terbelah dua. Ya Rabbi, gaji atas kepala terbelah dua. Bayangkan, kalau dipancung kepala mati, digaji ni berapa lama mau mati? Allahu Akbar. Ma yasuddu zalika an dinihi. Perbuatan itu tidak menyekat mereka daripada ajak agama Allah.
Wa yumshatu bi amsyatil hadid, ada yang dibawa sikat besi tajam, ditoreh muka dia sehingga hilang daging-daging. Allahu Akbar. Wa ma yasudduhu dzalika an dinihi, mereka tidak tinggal agama mereka. Nabi bersumpah, wallahi, Nabi kita bangun, wallahi la yatimman hadzal amru hatta yasira ar-rakibu min sana ila hadramaut la yakhafu illa Allah awizib ala ghanamihim. Demi Allah, perjalanan agama ini akan sempurna dengan pertolongan Allah. Sehingga ada orang berjalan daripada Sana'a ke Hadramaut, Yaman, tidak takut kecuali Allah, ataupun dia takut serigala makan kambing dia. Biasalah, itu normal. Walakinnakum tasta'jilun. Nabi kata, kamu gopo, baru je kena tampar ke Abu Jahal, dah mari minta doa dah, sabar dulu. Allahu Akbar. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Bukhari. Para jemaah sekalian, itulah Allah gambarkan kepada kita, walaqad fatanna allazina min qablihim, orang dulu telah pun diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dengan ujian yang demikian, nyata apa yang diketahui oleh Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Jadi Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita, Tuhan tahu semua, kalau tak uji pun dia tahu, tidak jadi masalah bagi Allah. Tetapi Allah nak tunjuk mana orang yang betul-betul beriman, mana orang-orang yang goyah imannya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita hari ini minta, jangan minta ujian, jangan minta ujian. Nabi larang kita minta, yang kata, ya Rabbi, ujilah aku nak tunjuk padamu aku punya kekuatan iman. Jangan sekali Tuhan uji melompak kita entah ke mana, na'udzubillah. Nabi ajar kepada kita, salullahal afiyah, mintalah afiyah, keselamatan, kesejahteraan, sebagaimana doa yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Itu doa yang diajar, doa yang maksur. Allah sendiri ajar kepada kita, jangan minta ujian. Jangan kata, saya rasa iman aku kuat, kita test sekali. Jangan. Allahu Akbar. Nanti sekali Allah Ta'ala uji, tak kira lah uji dalam agama, uji dalam kehidupan pun, nanti Allah Ta'ala uji, tak layak kita nak menghadapi cabaran yang begitu dahsyat. Ayat ini, para jemaah sekalian, tartibus surah. Sebelum daripada kita masuk Ankabut, kita telah baca kisah-kisah, beberapa kisah dalam surah Al-Qasas. Di antara ujian yang Allah Ta'ala beri, yang kita jangan nampak remeh, jangan nampak kecil, ujian kemewahan hidup dunia, sebagaimana Allah buka pintu dunia ini kepada Qarun. Qarun daripada pengikut Nabi Musa, akhirnya mati, tenggelam, diseduk, ditelan oleh bumi. Kenapa? Sebab diuji dengan dunia. Bila dinasihat, 5 nasihat diberi, Qarun punya respon, innama utituhu ala ilmin indi. Jangan cakap banyak, ini semua aku dapat daripada ilmu yang aku ada. Allahu Akbar. Jangan minta ujian, tuan-tuan. Minta afiah, minta keselamatan. Tujuan kita baca kisah-kisah umat yang terdahulu yang dicerita oleh Allah Azza wa Jalla ini, supaya kita insaf, supaya kita sedar. Kita jangan minta perkara-perkara yang di luar daripada kemampuan kita. Jadi antara doa yang dibaca oleh tuan-tuan dan puan-puan pada waktu pagi, salah satu daripada doa, bacaan yang ke, tengok bacaan yang ke berapa dalam doa kita tu. Saya nak bagi terus
Bacaan yang ke-14. Buka dalam kitab ni. Sama je kitab ni ke kitab ni yang ni. Yang ke-14. Mana pula 14? Maaf. Bacaan yang ke-20 dalam buku ni. Dalam buku kita ni bacaan yang ke-20. Sudah berlaku sedikit perubahan dalam susunan. Dalam buku ni, Telaga Biru ni dia buat nombor 14. Tuan-tuan tengok. Yang ni, nombor 14. Yang naskah yang kita duk bagi PDF ni, 20. Baca doa ni. Nabi kita aja minta al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Satu. Ya Allah, aku minta denganmu al-afwa, memohon keampunan, wal-afiyah, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Satu. Letak nombor permohonan. Yang kedua. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata. Ya Allah, aku minta kepadamu keampunan dan kesejahteraan fi dini, dalam agama, hidup agama aku ni. Wa dunyaya, duniaku. Wa ahli, keluargaku, isteri, anak-anak, cucu, cicit, tiap. Wa mali, hartaku. Sebab tu anak kata doa ni, doa minta afiah ni komprehensif dalam doa ni. Nabi ajar. Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah keburukanku. Ya Allah, tutupkanlah keaibanku. Aib di sini boleh kata keaiban kita, keburukan perangai, ataupun keaiban di sini dengan makna ketakutan, boleh. Wa amin rawati, amankanlah ketakutan tu. Allahumma hfazni min baini yadai, jaga aku dari hadapan. Wa min khalfi, dari belakang. Wa an yamini, dari kanan. Wa an shimali, dari kiri. Wa min fawqi, dari atas. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, aku minta berlindung dengan Allah daripada dengan keagamaan dari diceroboh di sebelah bawahku. Hadis ni para jemaah sekalian, hadis yang sahih, alhamdulillah. Nabi kita baca pada waktu pagi dan petang. Ingat, kita ijazahkan kepada pelajar semua supaya baca doa ni. Ini panggil doa ni doa keselamatan dunia akhirat, keselamatan untuk keluarga dan harta benda. Semua kita ada. Kita sayang keluarga, ahli. Sayang ke harta, mali. Allahu akbar. Tubuh pagar kita sudah ada. Ni macam-macam duk cari pagar tubuh, pakai kali tali hitam sinilah, apa benda. La. Hadha huwa al-hisnul hasin. Kata orang, kota kubu yang kuat. Karena itulah sebagian ulama mengatakan zikir pagi petang ini diibarat seperti baju besi bagi pejuang yang nak pergi berperang. Baju besi. Dir lil juyus. Siapa nak pakai baju besi, bacalah zikir pagi petang. Tak kira lah yang ni ke yang mana. Saya kempen yang ni lah, sebab saya bagi yang ni ke tuan-tuan. Kempen yang lain pula, dia minta lain pula. Baiklah para jemaah sekalian. Siapa dia berminat nak dapat buku ni, dia mari ziarah kita sini, kita bagi. Ataupun tuan-tuan boleh hantar nombor ke admin kita, boleh tulis kat bawah tu nombor. Ambil buku ni, kita akan bagi PDF, insya-Allah. PDF ni maknanya buku yang boleh dibaca dalam alat-alat kita ni. Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, jangan minta ujian, minta afiah, minta keselamatan. Baiklah, ayat yang keempat. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Bahkan patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa mereka akan terlepas dari azab kami? La, tak mungkin. Siapa saja pun tidak akan terlepas daripada siapa? Daripada azab Allah Azza wa Jalla apabila sudah sampai masanya. Jangan kata, alah, Allah Ta'ala tak tahu pun, tak ada apa-apa pun. Tengok Fir'aun berapa puluh tahun, merintah lama baru mati. Tak? Penguasa-penguasa atas dunia ini yang zalim-zalim,
diktator atas dunia ni berpuluh tahun memerintah dunia, tak ada apa-apa, tak ada masalah. Nabi SAW bagi tahu kepada kita, yumhil wala yuhmil. Allah SWT yumhil. Tengok dia punya huruf dekat-dekat. Yumhil wala yuhmil. Mula-mula yumhil. Yang kedua yuhmil. Maknanya Allah Ta'ala dia tangguhkan pelaksanaan hukuman dia ke atas siapa? Ke atas apa? Ke atas orang yang zalim, wala yuhmil, tapi Allah Ta'ala tak akan biarkan. Iza akhadahu lam yuflithu, bila Allah ambil tak akan terlepas. Na'udzubillah min ghadabillah. Kita minta berlindung dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla daripada kemurkaan Allah. Jangan kata, nampak macam Tuhan sayang je. Lama hidup diktator ni, berpuluh-puluh tahun, panjang pula umur dia. La. Tuhan biarkan dulu untuk mengumpul dana keburukan dia tu banyak. Bila diambil tindakan, cukup dahsyat. Jadi para jemaah sekalian, tolong tulis nombor dia punya admin kita tu, supaya siapa yang berminat boleh minta di sana, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, Allah kata apa? Dia sangka buruk sendiri, dia kata Tuhan tak ambil tindakan lah macam-macam. Allah kata apa? Sa'ama yahkumun. Amatlah buruk apa yang mereka hukumkan itu. Dia buat sendiri undang-undang, konon-kononnya Tuhan tak ambil tindakan ke atas mereka, maka jawabnya ambil. Ana tak nak hurai panjang di sini, sebab para jemaah sudah pun mengikuti pengajian daripada surah yang lepas. Kita sudah nampak kaifa nihayatuz zalimin, bagaimana berakhirnya orang-orang yang zalim. Akhir kesudahan zalim. Fir'aun, model ataupun ikon penguasa yang zalim, mati tenggelam dalam laut. Pegawai yang sangat setia, yang menurut perintah, siapa dia? Haman, mati sekali dengan Fir'aun. Itu dua contoh penguasa yang zalim dengan pegawai yang setia kepada kezaliman, mati. Yang ketiga, Qarun sebagai ikon kepada ahli-ahli korporat, usahawan yang sombong, yang tak mau bayar zakat, yang tak mau mengikut perintah Allah, yang takabur, yang dia duk kira dia yang pandai. La, mereka ini akan binasa. Mereka ini akan hancur sehancur-hancurnya. Allahu Akbar. Jadi cukuplah. Tuan nak siapa lagi? Sebelum daripada itu, kaum Ad, kaum Samud, semua hebat-hebat tapi sudah hancur, sudah binasa. Allahu Akbar. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat yang kelima. Man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajala Allah la'at wa huwa as-sami'ul 'alim. Man kana yarju liqa'a Allah, siapa yang tamak, siapa yang percaya nak sangat akan pertemuan dengan Allah untuk menerima balasan, maka sungguhnya masa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala akan tiba. La'at, akan datang. Jangan bimbang. Waqi'atun qariban la mahalah. Benda ni akan terjadi. Benda ni tetap akan terjadi. Allahu Akbar. Dengan tidak syak lagi. Wa huwas sami'ul 'alim. Wa huwas sami'ul 'alim, dan Allah jua yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Jangan takutlah. Bila kita yakin Allah Ta'ala Maha mendengar, bila kita yakin Allah Ta'ala Maha mengetahui, yakin kita Allah mendengar, Allah mengetahui, kenapa kita tak nak minta dengan Allah? Kenapa kita masih lagi minta dengan makhluk-makhluk yang lemah, makhluk yang tamak, makhluk yang bakhil? Mintalah dengan Allah
yang maha gagah perkasa, yang maha adil, yang maha bijaksana, yang amat pemurah. Subhanallah. Kita terlupa kepada Al-Mun'im Al-Haqiqi, kita hidup minta yang tepi jalan. Masya Allah. Borang tak angkat, hidup minta tak ada tangan. Mana boleh? Kita dengan manusia ni pun macam tu. Kena isi borang dulu, minta permohonan, barulah tunggu laporan datang. Ini dengan Allah tak minta, hidup minta dengan makhluk. Baik. Ayat yang ke-6. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Dan sesiapa yang berjuang menegakkan Islam, maka sungguhnya dia hanyalah berjuang untuk kebaikan dirinya saja. Dirinya sendiri. Dan siapa yang berjuang menegak Islam, maka dia berjuang untuk diri dia. Artinya siapa nak dia selamat, kita nak selamat, nak berjuang menegakkan Islam. Berjuang, bila nak tegak Islam, dalam diri kita lambat tu. Aqim, kata di para pendakwa, aqim laudatal Islam fi nafsika. Mulakan diri kamu, tegak Islam dalam diri kita, Allah Ta'ala akan beri kepada kita rezeki tertegaknya Islam dalam negara kita. Hari ni kita duduk sibuk negara kita gitu gini. Kita macam mana kita? Kita dengan Allah. Kaifa alaqatuna bi rabbina. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Sebagaimana kata di para ulama, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan kamu, itulah Allah hantar mari pemimpin ke atas kepala kamu. Kita nak pemimpin, kita nak orang yang kita nak baik, kan? Tapi kita sendiri baik. Kita sendiri asyik duduk perli, duduk koyak, duduk itu ini. Kita tak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita jadi baik, insya-Allah negara baik. Bila pula macam tu? Jawabnya dua-dua kena baiklah. Allahu Akbar. Tak boleh menyalahkan orang tu orang ni. Kita mula menyalahkan diri kita dulu. Tuhan kata siapa dia bazala juhdahu. Lawan nafsu dia. Lawan apa saja perkara yang bercanggah dengan undang-undang Allah. Tinggalkan segala perkara maksiat dan mungkar. Kita sabar menanggung kesusahan fi sabilillah, berperang dengan musuh, berperang dengan syaitan, berperang dengan hawa nafsu. Allah Ta'ala akan beri kepada kita yang baik. Tuhan kata apa? Walladzina jahad wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Kita berlawan ni untuk kebaikan kita. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajatkan sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Tuhan nak bagi yang kita je. Tuhan nak bagi yang kita. Kita buat ibadat bukan kita untuk Allah, untuk kita. Kalau kita tak ibadat, Tuhan jadi kurus, jadi lemah, menasabah juga, nak tunjuk kerah kepala. Ni kita tak ibadat, kita yang masalah, bukan Tuhan. Allahu Akbar. Baik para pelajar sekalian, kita akhiri ayat kita yang ke-7 untuk siri ini, berakhir dengan ayat 7. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, sesungguhnya kami akan hapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka, dan kami akan membalas apa yang mereka telah kerjakan dengan sebaik-baiknya. Salah masalah kita. Allah Ta'ala sebut sebelum ayat-ayat yang ke-6, siapa dia bermujahadah untuk dirinya sendiri. Maka di sini Allah SWT nyatakan jelas sikit apa yang patut yang kita buat. Kita nak bermujahadah, kita nak dekatkan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Apa yang patut kita buat? Para pelajar sekalian, walladzina amanu, siapa yang beriman. Syarat yang pertama sekali iman. Iman yang jitu, yang mantap kepada Allah Azza wa Jalla. Syarat yang kedua, wa amilus salihat, beramal dengan amal yang soleh. Cuba tuan-tuan pelajar-pelajar,
yang telah pun memahami syarat-syarat amal tu jadi soleh, ada berapa? Tulis kat bawah tu. Tulis. Nak dengar, nak tengok dia punya kefahaman. Syarat satu-satu amal ni jadi soleh, dua perkara. Yang pertama ikhlas, yang kedua ikut cara Nabi. Maka amal tu jadi soleh. Yang kedua, syarat qabulul amal sama juga. Bila amal tu soleh, ia akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bila amal tu soleh, ia akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi satu-satu amal jadi soleh, ikhlas dengan ikut Nabi, mutaba'ah. Syarat qabulul amal juga melalui ikhlas dan ikut Nabi SAW. Bukan ikut dakwaan orang yang mendakwa ini dari Nabi. Dakwaan. Dia kata dia jumpa dalam mimpi lah. Dia pergi jumpa sendiri di Madinah, Nabi holok tangan keluar dari kubur, bagi zikir kepada dia. Ataupun dia dakwa dia ni keturunan Nabi, kena ikut aku. La, kita kata dakwaan tidak boleh dibuktikan betul kecuali ikut sanad. Riwayat ada. Siapa riwayat? Abu Bukhari rahimahullah sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata sahih, kita terima. Alhamdulillah. Para pelajar sekalian, simple dia punya skill nak tahu yang daripada Nabi ataupun tidak. Dalam perkara ibadat, dalam perkara muamalat, al-aslu fil muamalati al-ibahah. Asal dalam muamalat kita ni harus, sehingga mari hukum mengatakan haram. Asal dalam ibadat kita tersekat kecuali ada dalil yang membenarkan. Allahu Akbar. Dua perkara. Dalam bab pintu ibadat sempit, pintu muamalat luas. Maknanya kita sebab Allah nak jaga keaslian dan kesucian ibadat itu, supaya bukan semua orang boleh rempuh masuk, bukan semua orang boleh langgar. Dia kata ini buat ini gini pahala. Mau ambil mana pahala? Siapa bagi tahu? Ada wahyu daripada Allah? Tak ada, habis. Kenapa? Ini kadang-kadang kita duk main ilmu batiniah ni, bahaya ni. Ini daripada wali besar, ini wali besar. Kita nak tahu mana wali tak wali. Sehingga kata-kata masyhur daripada Imam Syafi'i, kalau kamu tengok orang itu terbang di atas angin, berjalan di atas air, tapi perbuatannya menyalahi syariat, utruku, tinggalkan dia. Jangan duk kira, jangan duk kira siapa orang, kita kira apa yang dia riwayatkan itu daripada Quran, daripada hadis. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, tinggalkan. Baiklah para pelajar sekalian, Allah kata apa? Dua perkara yang diberi. Yang pertama, siapa dia beriman, beramal soleh, yang pertama, la nukaffiranna anhum sayyi'atihim. Tanda tuan-tuan. Yang pertama, kami akan hapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Yang kedua, wala najziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan kami akan membalas apa yang mereka telah kerjakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Apa lagi yang kita nak? Bila kita beramal soleh, beriman, Allah beri kepada kita menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu, dan juga Allah Ta'ala sediakan kepada kita balasan yang sebaik-baiknya. Balasan yang paling baik dalam akhirat, dalam dunia ini, apa dia? Kita akan istiqamah di atas landasan yang Allah redha. Kita akan dapat melaksanakan ibadat dengan sepenuhnya, dapat mengikut syariat dengan sebaiknya. Inilah kemuliaan seorang manusia. Bila mati dengan husnul khatimah. Kubur menjadi salah satu daripada cabang Raudhatun min Riyadil Jannah. Keluar di mahsyar, duduk di bawah bayangan. Sampai ke kolam Nabi, dapat minum air. Dan dia di hisaban yasira. Lalu ikut mana? Lalu ikut sirat, seperti kilat menyambar, masuk dalam syurga. Setelah bersenang-senang, berkumpul balik dengan keluarga, family dalam syurga. Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah jadikan kami, keluarga kami daripada ahli syurga ya Rabb. Tiba-tiba Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-Ku ahli syurga, hal raditum, kamu redakah dengan syurga ni? La haula wala quwata illa billah. Kita ni kalau lepas daripada neraka pun sudah cukup, tapi Allah tanya, mu reda dengan nikmat aku beri? Ahli syurga kata, kaifa la narda ya Rabb, bagaimana kami tak reda nikmat yang begini besar?
Allah kata apa? Waladaina mazid. Aku ada lagi yang besar daripada ini. Tengok. Walanajziyanahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Tuhan kata aku nak beri nikmat yang paling besar. Apa dia nikmat yang paling besar para jemaah sekalian? Ketika itu Allah SWT buka hijab di antara kita dengan dia. Orang mukmin akan lihat Allah Azza wa Jalla ketika wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Muka yang bercahaya pada hari kiamat, dia akan dapat tengok Allah Azza wa Jalla. Ketika itu bila kita tengok Allah, kecil semua nikmat syurga yang telah kita rasai itu. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkan kami di atas landasan Engkau redai. Matikan kami dengan husnul khatimah. Masukkan kami dalam syurga-Mu. Dan nikmatlah kami dengan dapat memandang wajah-Mu, ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal Alamin. Baik para pelajar sekalian, kita bagi kepada beberapa faedah yang kita kutip daripada ayat yang kita baca ini secara ringkasnya insya-Allah. Yang pertama, tulis. Yang pertama, la budda an yubtalal mar'u. Allah Ta'ala uji hamba dia ni dengan dua perkara. Yang pertama, dengan arahan, dengan perintah. Bila bagi solat, membuat ke tidak? Aku bagi puasa, membuat ke tidak? Aku bagi harta, mau keluar zakat ke tidak? Itu ujian. Mu sihat, harta dia, mau pergi haji ke tidak? Ya Rabb. Berapa ramai di kalangan kita kaya raya, banyak duit, beli rumah, beli kereta, melancong sana sini, haji belum lagi pergi. Subhanallah. Tuan-tuan nak jawab apa di hadapan Allah dengan nikmat yang Tuhan beri, tapi rukun Islam belum selesai. La haula wala quwata illa billah. Jangan cakap saya dah daftar tak buat je. Tak apa daftar. Ni daftar pun tidak. Yang kedua, annal mu'min la budda an yuftan. Allah Ta'ala juga akan uji bala seorang mukmin dalam bala kehidupan, sakit, demam, susah, COVID, macam-macam bala yang datang di hadapan kita ini. Maka tiga jenis bala. Bala yang pertama, bala dari sudut arahan dan tegahan. Yang kedua, bala dari sudut kehidupan. Kita ni kadang-kadang senang-senang duduk, mari sakit pula, ya Rabbal Alamin. Mari COVID ni pun kita tengok banyaknya bala yang terjadi. Ana tengok bala terkurung di rumah tu satu, bala orang tak ada kerja dua, bala tak ada makanan tiga. Tapi bala runtuhnya ukhuwah dengan sebab COVID, ini besar kesannya. Tuan-tuan tanda, bala runtuhnya ukhuwah dengan sebab COVID. Bagaimana pula Ustaz? Yang ni tak percaya kepada kenyataan yang dibuat oleh pihak mufti, majlis fatwa tentang cara solat waktu darurat ini. Kita kena ambil vaksin, kita kena, ini semua ni pengaruh Yahudi belaka. Habis kepala kita ustaz nyetai Yahudi, nyabubuh Yahudi, Illuminati, konspirasi, nyapalu pagi sampai gelap atas kepala kita. Ada juga yang lain pula. Maknanya kita kata runtuh ukhuwah dengan sebab ni. Kadang-kadang kita tak sangka orang ni bercakap pun tergagak-gagak. Tapi masuk dalam bab vaksin, dia share setiap hari teori-teori Dajjal yang dia ambil atas dunia ni, bawa masuk dalam grup. Berkelahi habis satu grup. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita tak nak terima fatwa, kalau kita tak nak terima arahan kerajaan supaya vaksin, diam-diam je lah, tak usah duduk share hari-hari. Rusak ukhuwah. Sebab yang menolak ni minoriti kecil je, bukan ramai sangat pun, tapi macam mana boleh terpengaruh? Kadang-kadang nampak orang cerdik, orang bijak, hebat juga dia. Sekali mari teori konspirasi, cari Dajjal, goyah juga dia, koyak juga dia. Cair sekali dengan prinsip-prinsip yang sedia ada. Allahu Akbar. Baik, kita berhenti setakat tu dulu. Yang ketiga, saya simpul balik, takut hilang habis dah poin. Poin yang pertama, Allah Ta'ala uji kita dengan arahan dia, dengan larangan. Poin yang kedua, Allah Ta'ala uji kita dengan kesusahan dalam kehidupan. Poin yang ketiga, al-fitnatu kirul qulub. Ingat, ujian Allah Ta'ala itu sebenarnya
macam api pembakar besi. Untuk apa? Untuk nak bersihkan kita, nak uji kita manis sadiq wa manil kazib. Siapa yang benar, siapa yang bohong dalam dakwaan dia. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Tuhan nak tengok mana yang betul, mana yang bohong. Kita ni semua kita akan mengaku, kita akan mengaku apa? Mengaku kuat, tapi bila Allah uji, nampak moyok, goyah, koyak kata orang sekarang, cair, macam-macam. Mana ujian itu kir ni api pembakar besi nak uji hati. Ya haula wala quwata illa billah. Allahumma sabbitna alal haq ya Rabb. Tetapkan kami di atas landasan benar mengikut Quran dengan sunnahmu ya Rabbal alamin. Jangan lari. Ni anda tengok sedih setengah sahabat-sahabat kita dah mula goyah dah. Dia hantar WhatsApp ke admin, dia kata, admin, saya pagi ni sudah dimarah. Bila kita share ya grup kuliah kita mengaji, belajar tafsir ni, marah kawan-kawan. Jangan share, ini ajaran sesat. Kita kata, Masya Allah, tuan-tuan sudah setahun mengikuti pengajian. Kita dah sebut sini, Qala Allah, Qala Rasul. Qala Ibn Abbas, Qala Ibn Kathir. Sesat. Tak pernah kita ajar kitab Taurat dengan Injil, kitab Daniel, kitab siapa lagi yang ada ni, kitab Aristotle, kitab, tak ada. Dia dah ajar kalau Allah, kalau tiba-tiba dituduh sesat, kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Tak apa tuan-tuan, sabarlah. Imam Bukhari kata sabarlah pencinta sunnah, kerana bilangan kita sedikit. Tuan-tuan dan puan-puan sabar. Orang tak nak terima link kita, jangan hantar. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati dia untuk tadabbur Quran, insya-Allah. Jangan koyak. Jangan lari, teruskan istiqamah insya-Allah. Yang keempat. Walaqad fatanna allazina min qablihim. Allah kata aku dah uji orang dulu daripada kamu. Yang keempat, anna hazihi sunnatun qadimatun. Ujian Allah Taala ini ujian yang lama, berjalan daripada tok nenek kita, daripada Nabi Adam dulu sampai ke hari kiamat. Jangan kata kita yang diuji, tidak. Ujian ini sudah datang, sudah melalui. Proses ujian ini telah dilalui oleh para anbiya wal mursalun yang terdahulu. Yang kelima, hasiban nasu an yutraku. Dalam ayat lain Tuhan kata am hasibtum an tadkhulul jannah. Tengok tuan-tuan, kita kumpul ayat-ayat. Tuhan kata mu jangan sangka. Ayat yang pertama ayat kita ni, ayat suratul Ankabut. Saya bagi nombor ayat lah, panjang pula. Yang kedua ayat surah Al-Baqarah 214, am hasibtum an tadkhulul jannah. Mu sangka boleh masuk syurga tanpa diuji? Tak. Ayat yang ketiga ayat surah Ali Imran 142, am hasibtum an tadkhulul jannah. Mu sangka boleh masuk syurga? Allah Taala tahu siapa yang betul-betul berjuang. 3. Ayat yang keempat surah At-Taubah ayat 16, am hasibtum an tutraku. Musangka Allah Taala biarkan gitu, mengaku beriman, biarlah. Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Ada 4 ayat di sini. Saya bagi tugasan kepada para pelajar buat kerja rumah pada hari ini, cari 4 ayat ini fi hadhil ayat. Tulis pelajar. Dalam ayat-ayat ini sirrun latifun, ada rahsia yang tersendiri, suatu ibrah dan hikmah bahawa anna abana Adam kana fil jannah. Tok kita duduk dalam syurga. Diuji sehingga terpelanting keluar daripada syurga, maka menjadi kewajipan kepada kita bagaimana kita kena berusaha dengan iman, dengan amal soleh untuk kembali semula ke syurga nanti. Allahumma ja'alna min ahlil jannah ya Rabb. Jadikan kita semua ni orang yang layak ke syurga, ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Tengok, semua ayat ni Tuhan kata am hasibtum. Am hasibtum. Am hasibtum. 3 kali ayat am hasibtum. Baqarah 1214, Ali Imran 142, At-Taubah 16. Dan siapa ayat kita ini? Makna Allah Ta'ala uji, terkeluar Nabi Adam, kita diuji sekarang ni, kita berusaha untuk kembali semula ke kampung halaman kita yang pertama nanti. Lawan syaitan, lawan nafsu, lawan segala lawan orang-orang yang menentang Islam.
Yang keenam, am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at an yasbiquna. Adakah puak-puak yang buat jahat ni menyangka kami tak akan ambil tindakan atas mereka? Ayat ini walaupun turun kepada orang kafir, tapi jangan sedap hati, ayat ni untuk kafir. Kita orang yang beriman, kalau buat maksiat, jangan lupa kita juga akan diambil tindakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang ketujuh, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi at'at. Siapa dia mengharapkan bertemu Allah, tempoh kita akan bertemu dengan Allah akan datang. Lambat akan cepat-cepatlah, bukan lama sangat nak banding dengan hidup dunia, dengan hidup akhirat. Maka siapa yang yakin dia bertemu dengan Allah, perbanyakkanlah ibadat, perbetulkanlah niat, ikhlaskan semua perkara kerana Allah Azza wa Jalla, ikutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8, ingat baik-baik, man amana bir rasul. Semua orang yang beriman dengan rasul-rasul mereka akan diuji. Tuan-tuan dan puan-puan, kita yang nak berpegang dengan sunnah rasul juga akan diuji. Tanda situ, orang yang berpegang dengan sunnah akan diuji. Sama ada diuji oleh keluarga sendiri. Apa awak ni, orang duk buat macam-macam program, kita duk main sunnah Nabi. Tuan-tuan akan diuji, sabarlah. Sebab yang betul apabila kita ikut apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ke-9, wa man jahada fa innama yujahidu nafsi. Yang ke-9, kewajipan kita bermujahadah. Lawan nafsu, lawan syaitan. Allah Ta'ala akan pimpin hati kita. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, nak mujahadah bukan senang. Seorang ulama salaf dan beberapa orang yang saya baca, dia kata jahadtu. Ada kata kabattu nafsi 20 aman. Aku lawan nafsu 20 tahun. 20 tahun yang kemudian baru aku menang. Makna 20 tahun kita lawan. Nak bangun payah, nak puasa malam, nak sedekah, sayang ke pulus. Tapi kita lawan nafsu, insya-Allah akan datang waktu kemanisan iman. Tak payah jam loceng, kita akan bangun tahajud. Tak perlu orang upah, kita akan baca Quran. Tak perlu siapa dia ni, kita akan berpuasa. Allahu Akbar. Jadi tapi jahada, lawan, baru kita jumpa kemanisan. Bukan manis tu mari dulu. Jawabnya kena macam kita nak makan benda-benda lah kan. Kadang-kadang nak makan buah ke apa, kena panjak, kena ketik, kena koyak, kena kupas, kena macam-macam. Baiklah, ayat yang terakhir, yang ke-10, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Siapa mengharap akan bertemu dengan Allah, ingat tempoh itu dekat. Kata di ulama, hadza ta'ziyatul lil mushtaqin. Ayat ini memberi takziah kepada orang yang rindu bertemu dengan Allah. Kadang-kadang dia rasa lama. Saya baca dalam kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekatnya Bukit Uhud, seorang sahabat dia kata, inni ajidu rihal jannata min duni Uhud. Aku bau syurga di tepi Bukit Uhud. Allah Ta'ala buka hijab, dia boleh bau syurga di Bukit Uhud. Waktu tu ada buah tamar di tangan dia. Dia nak makan tamar, dia kata lambat. Nak habiskan tamar ni lambat. Lompat dia masuk peperangan. Tak lama dia mati syahid. Subhanallah. Allah Ta'ala bagi jalan pintas yang sangat cepat untuk dia bertemu dengan Allah. Ya Rabbal Alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Nyatakan cinta kita kepada Allah dengan beramal dengan ajarannya. Nyatakan kita cinta kepada Nabi SAW. Nyatakan cinta kita kepada Nabi dengan beramal dengan sunnahnya. Sebarkan sunnah. Ajar yang sunnah, yang tak sunnah tinggalkan. Walaupun orang kata, walaupun orang keji, walaupun kita dikecam, sabar. Nabi orang kata gila. Nabi orang kata sahir. Nabi orang kata penyair. Kita kata, awak ni tak kena cara ni berdakwah ni, sebab tu orang marah. Siapa lebih pandai uslub dakwah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa lebih pandai? Nabi. Kenapa Abu Jahal marah? Itu dia panggil sunnatut tadafu'. Sunnah perlawanan tu ada. Siapa yang berpegang dengan yang sunnah, dia akan dimusuhi oleh ahli bid'ah, dia akan dimusuhi oleh ahli macam-macam ahli yang ada atas dunia ini, kan? Ahli hakikat, ahli makrifat, ahli segala maklifat, semua ada, akan menyerang
orang-orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu sabarlah pada pencipta sunnah, insya-Allah mudah-mudahan kita diridai oleh Allah walaupun dimurkai oleh manusia. Insya-Allah kita jumpa lagi dalam ayat yang ke-8 dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.